Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini Kak Ros nak ajar kita buat kari pap gluten free lah. Okay, kari pap ni kita tak gunakan sebarang pengikat untuk mudah kita punya tepung bersatu macam tu kan. Okay, untuk inti Kak Ros dah sediakan awal-awal. Resepi inti boleh cari dekat Facebook Kak Ros. Okay. Yang ni ada 3, nampak macam ada 3 tepung kan. Tapi sebenarnya 2 sahaja. Nanti Kak Ros bagi tahu. Okay. Ada minyak sikit, air dan juga garam. Okay, baik. Pengikat dalam resepi ni adalah tepung ubi kayu. Tepung ubi kayu yang dimasak dengan air. Dia akan jadi likat, pekat seperti gam. Teknik ni macam orang dulu-dulu lah. Orang dulu-dulu kan, mak-mak kita kalau dah tak ada gam dekat rumah, dia akan masak tepung ubi kayu dengan air. Dan akan jadi macam gam. Kak Ros tak tahulah. Kalau Kak Ros dulu-dulu, macam itulah zaman-zaman dulu kan. Kadang-kadang tak sempat nak pergi kedai. So, mak buat macam tu. Okay. Kita akan masak dengan api yang sederhana besar. Sampai betul-betul likat, pekat. Jadi nampak macam seketul dough yang memang kental. Okay. Teknik ni kita boleh guna untuk pelbagai jenis kuih juga. Okay. Tapi setiap kuih, sukatan dia berbeza sedikit. Bergantung kepada tekstur kuih kita yang kita nak masak. Okay. Untuk kari pap, kita punya tepung ubi kayu, nisbah untuk sukatan tepung ubi kayu dengan tepung beras adalah lebih kurang sama. Kalaupun memang tepung beras biasanya akan lebih, tapi tak lebih banyak. Lebih kurang 2 kali ganda sahaja. Okay. Itu paling banyak lah kalau untuk kari pap. Untuk jenis kuih-kuih yang bergoreng. Yang goreng macam tu. Okay. Yang jenis tak gebu. Okay. Baik. Yang ini tepung beras ni nampak macam 2. Sebenarnya dua-dua ni adalah tepung beras. Okay. Sukatan Kak Ros memang dah letak terus semua. Okay. Sebenarnya Kak Ros bahagi 2 tu untuk nak standby lah. Kalau dough ni macam melekat sikit, baru Kak Ros tambah. Tapi sekarang Kak Ros dah letak semua. Okay. Dah tersilap kan. So, jalan je lah. Okay. Sekarang ni, tambah sikit garam. Ini terpulang. Untuk nak rasa lah. Bagi ada rasa lemak-lemak sikit kan. Okay. Sebatikan dulu. Kemudian baru kita letak minyak. Okay. Kalau nak guna butter pun boleh. Tapi Kak Ros dah mudah guna minyak. So Kak Ros guna minyak je lah. Lebih senang untuk orang-orang yang alah kepada tenusu. Dan akhir sekali, baru kita masukkan kita punya gam tadi. Okay? Gam pengikat tepung ubi kayu. Okay. Jadi, masa ni lah kita struggle sikit nak kena menguli. Bukan tak boleh guna mixer, tapi guna mixer kita tak dapat nak tahu keadaan dough kita kan. Kena kejap-kejap, rasa kejap-kejap, pegang balik kan. Jadi Kak Ros akan gunakan kedua-dua belah tangan. Nak guna plastik, sarung plastik pun boleh, terpulang. Tapi Kak Ros suka untuk nak pegang dough ni, nak tahu macam mana keadaan dough. Okay, tekstur dia. Jadi kita akan guna cara tarik, regang dan lipat. Tarik, regang dan lipat. Macam inilah cara untuk satukan tepung beras ke dalam tepung ubi kayu yang dah jadi gam ni. Okay.
Tekniknya tetap sama. Mula-mula mungkin kita rasa letih, agak lambat. Tapi dah lama nanti kita dah mahir, dah jadi okey. Okey. Untuk dough ni, kalau kita tak nak melekat lagi, okey, nak senang lagi pegang, kita boleh gunakan baki daripada minyak tu. Kita letak kat atas kita punya dough dan kita uli sikit lagi. Tak uli pun tak apa sebenarnya. Sebab dia dah memang tak melekat tadi. Okey. Dough ni memang nampak kenyal-kenyal. Kalau kita nak tarik pun macam bergetah sikit. Sebab memang macam tu lah. Kalau kita buat, kalau kita dah biasa buat kari pap kan. Dough kari pap memang macam ni. Dough kari pap tak boleh gebu. Sebab dough kari pap bukan gebu kan. Okay? Dough kari pap adalah rangup. Jadi, dia mesti kenyal. Sebab tu, dalam resepi ni, penggunaan tepung beras tidak terlalu banyak berbanding dengan tepung ubi kayu tadi. Okay? Beza dia sikit. Paling banyak pun 2 kali ganda daripada nisbah sukatan untuk tepung ubi kayu. Okay? Sebab kita nak dough kita ni memang kental dan kenyal. Okay? Jadi mudah untuk kita canai. Bila kita guna acuan, dia tak akan pecah. Okay? Kalau tepung ni gebu, dia memang mudah pecah. Okey, kalau nak claim guna tangan pun boleh sangat. Ni Kak Ros saja je malas nak guna tangan kan. Lagipun taklah berapa mahir, nak cepat pun kan. Kena mengakulah juga. Okey. So, kita guna acuan saja. Kalau nak claim guna tangan pun boleh. Memang best sangat. Resepi ni memang mudah. Nak claim guna tangan pun memang cantik, dapat macam kita buat kari pap guna tepung gandum. Okey. So, sebenarnya adunan ni tak adalah dapat banyak sangat. Sebenarnya ini yang Kak Ros tunjuk dapat dalam 4 ketul. Tapi sebenarnya dapat 6 ketul. Kalau dalam video ni nampak 4 kan. Tapi sebenarnya dapat 6 ketul. Okey. Kalau nak lebih, macam biasalah. Gandakan adunan. Gandakan adunan maksudnya kita perlu uli lebih. Kan? Ini Kak Ros malas nak uli banyak sangat. Nak tunjuk kan. Sebab nak buat video. Penat. Lambat kan. Ambil masa. Sebab itulah Kak Ros buat sikit saja. Mudahlah untuk kawan-kawan nak cuba. Takut tak jadi ke apa. So kita boleh mulakan dengan sedikit sahaja dulu. Macam biasa tak perlu peram bila dah siap adunan kita punya kari pap ni. Kari pap ni memang bestnya. Kan kita letak atas tray tu, langsung Kak Ros tak tabur tepung. Memang tak melekat langsung. Kalau melekat tu maksudnya adalah silap mana-mana kan. Terlalu lembut sangat adunan dough kita. Macam tu. Tapi kalau yang sebetulnya memang tak melekat langsung. Untuk masak kari pap, kita tak akan masak dia lama. Okey? Kita tak akan masak lama. Sebabnya kita tak nak kari pap ni terlalu garing. Bila terlalu garing, liat sikit lah. Bukan liat, maaf. Tapi dia jadi rangup lah. Rangup memang sedap kan. Tapi orang tua-tua nak makan memang susah sikit. Agak susah sikit. So Kak Ros lebih prefer adunan ni, kari pap kita ni lembut. Bukan lembut sampai lembut yang memang lembik itu kan. Tapi tepi-tepi ni dah memang krim dia dah memang rangup sangat. Walaupun putih, nampak macam putih, tapi krim dia di tepi tu rangup. Okay? Kalau kita overcook, bahaya. Tepung gluten free, kalau kita overcook, boleh jadi meletup. So, ini yang kena
hati-hati mula-mula dulu. Ada jugalah seketul 2 Kak Ros punya kari pap yang meletup sebab ingatkan nak goreng sampai perang. Okey. Sekarang ni Kak Ros lebih suka goreng putih macam ni tapi rangup kat tepi. Kalau nak guna minyak yang banyak pun boleh. Tadi video Kak Ros tak guna minyak yang banyak sangat kan. Okey, nak guna minyak banyak pun boleh. Tapi pastikan cukup-cukup saja masak dia. Okey. Sekarang ni kita dah boleh dah makan. Okey. Selamat mencuba.